Assalamualaikum semua. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tugasan 2, demonstrasi yang bertajuk Teknologi pada Masa Hadapan dalam Pendidikan. Sebelum itu, mari saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Nama saya Nur Syahidah. Hai, nama saya Nur Amirah. Nama saya Rajana Afiah. Dan saya Wana Amirah. Jadi, apa itu IoT? Salah satu teknologi yang digunakan dalam pendidikan pada masa hadapan ialah Internet of Things. IoT yang dicetuskan oleh Kevin Ashton sekitar tahun 1999 adalah konsep jaringan komunikasi antara benda sekeliling menerusi internet yang tersambung secara berterusan. IoT adalah perluasan sambungan internet melalui peranti seperti komputer dan telefon pintar. Peranti ini boleh berkomunikasi antara satu sama lain dan kita juga boleh memantau serta mengawalnya dari jauh. Penggunaan IoT semakin meluas dan dikenali bermulanya pandemik COVID-19 dalam semua sektor, terutamanya sektor pendidikan. Sektor ini telah terjejas berikutan sekatan yang dikenakan akibat kesan wabak itu. Pada tahun 2020, sekolah di seluruh dunia terpaksa ditutup dan beralih dengan pantas kepada pembelajaran dalam talian. Maka, peralihan kepada pembelajaran jarak jauh memberi manfaat kepada perkembangan IoT dalam pendidikan. Bagaimana IoT ni berfungsi? IoT ni dia menghubungkan peranti pintar melalui internet untuk mengumpul, berkongsi dan menganalisis data. Setiap peranti dilengkapi dengan sensor yang mengumpul maklumat seperti suhu atau lokasi yang kemudiannya dihantar ke cloud untuk diproses. Data ini boleh diakses oleh pengguna atau sistem lain untuk membuat keputusan atau tindakan automatik seperti menyalakan lampu apabila seseorang memasuki bilik. Dengan IoT, interaksi antara peranti dan pengguna menjadi lebih cekap dan automatik dalam pelbagai bidang. Seterusnya, jom kita lihat contoh IoT dalam pendidikan. Antaranya ialah Papa Pintar. Ia merupakan alat bantu pengajaran yang menggabungkan teknologi dengan pendidikan secara efektif. Melalui Papa Pintar, para pendidik dapat menyampaikan kandungan pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Para pelajar berpeluang untuk mengambil bahagian secara aktif dalam sesi pembelajaran melalui sentuhan, melukis dan mencatat pada papan. Teknologi ini juga membolehkan akses kepada sumber daya digital seperti video, gambar dan aplikasi pendidikan secara langsung. Di samping itu, Papa Pintar dapat dihubungkan dengan peranti lain yang memudahkan proses perkongsian maklumat serta kolaborasi antara pelajar dan guru. Yang kedua ialah kehadiran automatik. Sistem kehadiran automatik menggunakan teknologi IoT untuk merekodkan kehadiran pelajar dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi pengecaman wajah atau RFID, pelajar dapat direkodkan secara automatik ketika memasuki bilik darjah. Pendekatan ini bukan hanya mengurangkan masa yang dihabiskan untuk mencatat kehadiran, tetapi juga meningkatkan ketepatan data. Guru dapat memantau kehadiran pelajar dengan cepat dan mengenal pasti pola ketidakhadiran. Analisis data kehadiran ini juga dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk menyokong pelajar yang mungkin mengalami masalah kehadiran. Yang ketiga ialah sensor IoT untuk keselamatan. Penggunaan sensor IoT dalam konteks keselamatan di sekolah adalah penting untuk menjaga keselamatan pelajar. Dengan memasang sensor di pelbagai kawasan seperti pintu masuk dan bas sekolah, guru dan ibu bapa dapat memantau aktiviti dan memastikan persekitaran pembelajaran tetap selamat. Sensor dapat mengesan kejadian darurat seperti kebakaran atau ancaman dan memberikan amaran segera kepada pihak berkuasa. Selain itu, penggunaan sensor kualiti udara dapat membantu menjaga kesihatan pelajar dengan memastikan persekitaran pembelajaran bersih dan selesa. Teknologi ini berupaya mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selamat. Contoh yang terakhir termasuklah e-pembelajaran untuk kanak-kanak berkeperluan khas
Okey, ianya di mana pembelajaran dalam talian yang direka khusus untuk kanak-kanak dengan kecacatan memberikan akses yang lebih luas kepada pendidikan berkualiti. Dengan menggunakan platform dalam talian dan alat bantu teknologi, pelajar dengan keperluan khas dapat belajar mengikut kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, aplikasi pembelajaran interaktif yang menggunakan suara atau teks dapat membantu pelajar dengan gangguan penglihatan. Selain itu, video pembelajaran yang dilengkapi dengan bahasa isyarat atau sarikata memudahkan pelajar dengan gangguan pendengaran untuk memahami kandungan pembelajaran. Inisiatif ini bukan sahaja memperluas akses pendidikan, malah dapat memastikan golongan seperti mereka juga tidak ketinggalan. Seterusnya, perkara terakhir dalam video ini adalah harapan IoT dalam pendidikan. Penggunaan Internet of Things dalam pendidikan diharapkan dapat membantu guru memperkasa proses PDPC dengan cara yang lebih efisien dan interaktif. Melalui IoT, guru dapat memantau perkembangan dan kehadiran murid secara langsung, mendapatkan data penting untuk memahami keperluan setiap murid dan menyesuaikan kaedah pengajaran mereka mengikut tahap pencapaian pelajar. Dengan sumber pembelajaran seperti papan pintar dan perhati digital, guru dapat menyampaikan pembelajaran secara menarik sekaligus meningkatkan minat serta pemahaman murid terhadap sesuatu topik. IoT bukan sekadar teknologi, ia juga membantu transformasi pendidikan menjadikannya lebih sesuai dengan keperluan masa depan. Setakat itu sahaja daripada kami. Kami berharap info kali ini dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih Terima kasih semua.